Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam Yellow Belt Certification Program. Topik yang kita nak bincangkan kali ini ialah faham SIPOC. Sekarang kita lihat apa itu SIPOC. SIPOC sebenarnya ialah satu gambaran visualisasi yang merangkumi S, pembekal, supplier, I, input, masukan, P, proses, O, output dan juga C, customer, pembekal. Okay, gambar rajah SIPOC ialah alat yang digunakan untuk mengenal pasti semua elemen yang berkaitan projek penambahbaikan sebelum kerja bermula. Jadi SIPOC ialah gambaran tahap tinggi proses yang menggambarkan bagaimana proses yang diberikan memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Jadi SIPOC boleh dilihat sebagai peta proses peringkat tinggi. Jadi dalam gambar rajah SIPOC, kita akan membuat penyenaraian. Penyenaraian semua maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, datangnya daripada, bermula daripada proses. Kita akan senaraikan proses apa yang terlibat. Jadi setiap proses perlukan input, masukan untuk proses tersebut. Jadi kita akan masukkan, senaraikan semua masukan input kepada proses tersebut. Okey, untuk pembekal, customer ada requirement customer, kita akan senaraikan semua requirement customer di sini. Dan kebiasaannya projek itu datang daripada voice of customer, suara pelanggan. Okey, daripada sini kita akan keperluan-keperluan customer ni dimasukkan pula sebagai output, apa yang diharapkan oleh customer. Jadi di antara O dengan C ini kita akan cuba hapuskan jurang antara output kita dengan permintaan pelanggan. Jadi keperluan ini adalah kebiasaannya fokus kepada projek penambahbaikan lah. Jadi kaedah asas untuk menyediakan SIPOC ialah kita mulakan nombor satu daripada proses dulu. Kita tentukan apa proses yang terlibat dalam aktiviti penambahbaikan kita. Nombor dua, kita buat penyenaraian output. Okey, apa output dia. Nombor tiga adalah kehendak-kehendak customer. Yang kita discuss tadi. Kita nak mengurangkan perbezaan jurang antara permintaan pelanggan dengan output yang kita hasilkan. Sekali lagi saya tekankan bahawa kita ada dua jenis customer ya. Customer luaran dan juga customer dalaman. Proses selepas anda. Okey, dari sini baru kita bergerak ke input. Okey, apa input projek kita? Apa masukan-masukan yang diperlukan? Dan akhir sekali baru kita menyenaraikan supplier pembekal kepada projek ini. Sekarang kita cuba lihat satu contoh bagaimana kita menulis gambar rajah SIPOC ini. Ini adalah satu contoh projek automasi robot untuk proses secondary. Okey, sebagaimana yang kita bincangkan tadi, kita mulakan dengan buat penyenaraian semua proses yang terlibat. Okey, ini untuk sampai ke secondary ada proses sebelum dan juga proses selepas. Okey, apa output projek ini iaitu jumlah manpower, OT cost, berapa waktu bekerja, quality part, apa rejection yang terlibat, apa utility ini elektrik, angin dan sebagainya, dan juga maintenance cost bila kita nak ada proses automasi robot, berapa maintenance cost yang terlibat lah. Kemudian dari segi pelanggan adalah internal department, jabatan dalaman. Bagi proses secondary, internal customer dia ialah machining. Machining adalah customer kepada secondary. External customer adalah pelanggan kita di luar, iaitu seperti contohnya Proton, Robert Bosch, Mazda dan sebagainya. Kemudian kita buat penyenaraian apakah input bagi projek. Input bagi projek ialah
perancangan manpower, perancangan production, kehendak-kehendak quality requirement, utility, elektrik dan gas, engineering consultant. Apakah engineering consultant ni kita perlukan proposal ya, cadangan-cadangan bagaimana sistem robotik tersebut boleh melaksanakan proses secondary ni. Kita ada maintenance department dan juga maklumat-maklumat berkaitan dengan kos. Jadi kemudian kita buat senaraian kepada untuk suppliers. Okay, di sini kita ada manpower agent, production department yang terlibat PPC, quality management, dari segi utility, TNB dan Gas Malaysia, automation company untuk engineering consultant ni kita panggil automation company. Kemudian kita ada building maintenance dan juga finance untuk maklumat-maklumat kos. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, kita simpulkan apa yang kita dapat belajar dari aktiviti SIPOC. Jadi latihan SIPOC ini apabila dilakukan betul-betul dan bersungguh-sungguh akan menyatukan semua pihak yang berkepentingan dalam projek. Okey, semua stakeholders. Okey, dalam cara yang tak mengancam siapa-siapa, yang boleh membina kerja berpasukan dan akan memberi momentum kepada projek penambahbaikan proses. Yang kedua, SIPOC boleh membantu dalam memahami keseluruhan proses. Ini akan memberi gambaran tentang di mana masalah boleh berlaku. Yang ketiganya, mungkin terdapat isu, macam tadi kita cakap ada masalah boleh berlaku, isu-isu dalam input, dalam langkah proses dan sebagainya. Jadi berdasarkan isu yang mungkin boleh berlaku ini, kita boleh menyediakan pelan tindakan yang sesuai untuk penambahbaikan. Jadi itu saja untuk anda fahami apa itu SIPOC. Diharapkan anda akan boleh meneruskan aktiviti dengan membuat kuis, membuat ujian, melakukan ujian. Jika anda tak faham, anda boleh ulang semula video ini di mana bahagian yang tak faham dan teruskan dengan menjawab soalan. Selamat maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.